Madrasah Al-Ihya Asy-Syarif ditubuhkan oleh Ustaz Abu Bakar Al-Bakir pada 1934 di Gunung Semanggol, Perak. Ia kini dipimpin oleh cucunya Ustaz Ahmad Zahid Mamduh Syahar Mursyid sebagai pengetua yang juga pelajar sekolah itu pada 1980-an. Bermula dengan sistem pondok yang awal bernama Madrasah Ar-Rahmaniyah telah memberi pendidikan agama berteraskan kitab Taurat kepada penduduk sekitar. Malah turut menjadi pondok dan sekolah agama terawal negara yang mengguna pakai sistem peperiksaan awam apabila diperkenalkan kerajaan pada 1950-an. Ia mewujudkan kelas-kelas seperti kelas syahadah untuk lepasan SPM yang boleh menyambung pelajaran di peringkat lebih tinggi. Kemudian ia mewujudkan kelas latihan guru, melahirkan guru-guru lepasan SPM yang boleh mengajar di ia ataupun di sekolah-sekolah agama sekitar di Perak. Ulama yang merupakan pengasas sekolah ini iaitu Ustaz Abu Bakar Al-Bakir merupakan tokoh ulama terkemuka suatu ketika dahulu. Beliau pernah mendapat pendidikan di Al-Azhar Mesir dan Masjidil Haram di Mekah. Antara guru beliau ialah Tok Guru Haji Abdullah bin Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Haji Abdullah Pak-Him. Terdapat beberapa peristiwa penting berlaku sewaktu usaha membangunkan ma'had. Sekitar tahun 1942 merupakan zaman gelap bagi ma'had apabila berlaku Perang Dunia Kedua. Hanya beberapa orang pelajar tempatan sahaja yang meneruskan pengajian. Setelah itu, pada tahun 1948, sekali lagi ma'had diuji dengan penangkapan Ustaz Abu Bakar Al-Bakir selama 4 tahun. Namun, sebaik sahaja pembebasan beliau terus menggerakkan ekonomi ma'had. Beliau telah buat mewujudkan projek-projek yang untuk kelangsungan hidup sekolah ni, antaranya menanam kelapa sawit, kilang padi, mencari wakaf untuk sawah dan sebagainya. Semua itu adalah untuk sumber ekonomi yang membawa kepada kelangsungan hidup ma'had sampai sekarang. Gaji waktu itu di bawah pahas RM90, tapi dia terus menjana pendidikan tersebut hinggalah Ihya ini menjadi sekolah pilihan kepada pelajar daripada Selatan Thailand, Brunei, Sabah Sarawak, sebelum sekolah-sekolah agama yang lain wujud banyak. Ihya adalah pusat utama pendidikan Nusantara. Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru merupakan pusat pengajian pondok yang terkenal di Kelantan. Pondok ini diasaskan oleh dua adik-beradik iaitu Tuan Guru Haji Mustafa bin Abu Bakar dan adiknya Tuan Guru Haji Abdul Aziz seawal tahun 1954. Terletak di atas tanah seluas 6 ekar. Pondok ini pada masa kemuncak kegemilangannya di tahun 1960-an terdapat seramai 700 orang pelajar memondok di sini dari seluruh Nusantara dan ribuan pelajar yang berulang-alik. Pondok ini telah melahirkan ramai ulama yang dari seluruh pelosok Nusantara. Pondok Pasir Tumbuh telah menggariskan sistem pengajian yang tersendiri yang terdiri daripada sistem pengajian nizami dan sistem pengajian umumi. Sistem umumi ini merupakan sistem halaqah yang dilaksanakan dalam sistem pengajian pondok secara tradisional. Sistem pengajian ini tidak menetapkan secara jelas peringkat-peringkat pengajian dan tidak bergantung kepada sukatan pelajaran yang tertentu. Bagi peringkat pertama, biasanya pelajar yang tergolong peringkat rendah dan mereka akan menggunakan kitab jawi yang rendah dan mudah difahami, terutamanya kitab-kitab fiqh, usuluddin dan tasawuf seperti kitab Muyah Al-Musali dan Wuyah Al-Afrad. Manakala bagi pelajar di peringkat sederhana, mereka akan mengikuti kitab-kitab pengajian tulisan jawi yang tinggi seperti kitab Siyar As-Salikin dan Sabil Mutadin. Antara guru yang mengajar di Pondok Pasir Tumbuh ialah Ustaz Haji Ahmad Khairi bin Haji Muhammad, Ustaz Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Ghani dan Ustaz Haji Syuaib bin Omar. Antara ulama yang lahir di Pondok Pasir Tumbuh iaitu Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Awang bin Haji Yusuf, Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Amin, Tuan Guru Haji Hussein bin Ibrahim dan Tuan Guru Haji Muhammad bin Awang Teh. Antara
peranan Pondok Pasir Tumbuh kepada komuniti iaitu institusi pentarbiah Islam, yang mana para pelajar ini diberikan kefahaman tentang kepribadian insan iaitu akhlak dan adab Islamiah. Jadi di sini kita dapat melahirkan pelajar yang berperibadi mulia, dan ia juga untuk memupuk masyarakat agar beribadah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah institusi pengajian Islam iaitu pondok. Pondok ni ialah di mana kita menekankan untuk melahirkan para individu atau pelajar yang berilmu dan yang berfikiran bebas. Pondok Darul Muhajirin ini telah ditubuhkan pada bulan Julai tahun 2004 dan telah menerima jumlah pelajar seramai 500 orang. Pondok ini menerima pelajar yang berumur dari 14 tahun dan ada yang berumur 50 tahun selagi belum berkahwin. Pondok Darul Muhajirin ini telah dibina di atas tanah yang berkeluasan 2.3 hektar dan merupakan tanah persendirian hasil daripada kutipan dana daripada masyarakat. Pihak pondok telah mendirikan pondok yang mempunyai 3 unsur utama, iaitu tempat tinggal pelajar yang lebih dikenali sebagai pondok, 2 buah rumah guru iaitu rumah guru pengurusi pengurusan 1 dan pengurusi pengurusan 2. Yang terakhir ialah tempat pengajian dan tempat ibadah. Okey, untuk pengetahuan semua, Pondok Darul Muhajirin ini menawarkan kursus pengajian bahagian alim, yang mana dari segi kurikulumnya, pondok ini menggunakan sistem pengajian yang terdiri daripada ilmu fardu ain atau dikenali sebagai ilmu agama 100%. Ilmu agama ini terbahagi kepada 2, iaitu ilmu asas dan ilmu furu'. Di sini kita mengajar dalam dua aliran, sama ada secara kitab Jawi ataupun kitab Arab. Jadi kitab yang kita ajar dalam ilmu asas Usuluddin, ada yang kitab Jawi dan ada yang kitab Arab. Selain itu, pondok pengajian ini tidak mensasarkan tahun, tapi hanya mensasarkan tamat kitab atau khatam, daripada muqaddimah sebagai permulaan sehingga khatimah sebagai penutup, dan khatam kitab ini tertakluk kepada ketebalan kitab. Salah satu kitab yang digunakan di pondok ini adalah kitab Mukhtasar yang mengambil masa 5 tahun untuk khatam, kerana pondok ini menggunakan kaedah baca, i'rab dan syarah. Seterusnya kita pergi kepada keunikan pondok. Di pondok ni kita tiada hak, maksudnya kat sini tak ada hak belajar. Kat sana kita nak masuk 2 bulan pun tak apa, kita nak duduk lama pun tak apa. Yang pasti kita belajar je kat sana. Yang istimewanya kat sini semua lelaki. Dan anak-anak di sini dianggap sebagai anak emas sebab diorang ni tak perlu nak beli barang keperluan pun. Macam kalau nak guna buku pun, mudir diorang akan usahakan cari dana, dan kalau sekiranya ada sumbangan akan dibagikan untuk anak murid di sana. Saya kira ini keunikan yang terakhir, yang mana di dalam surau pondok ini terdapat ukiran capai yang sangat cantik dan sangat dijaga kemaslahatannya, yang mana orang yang tak boleh solat tak dibenarkan masuk pun dalam tu, hatta untuk melihat ukiran itu.